Ya. Jadi rasanya eloklah kita mulakan taklimat kita petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, slide kita pada petang ini telah disediakan oleh Sub Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sektor Pengusahaan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan diguna pakai untuk taklimat pemerkasaan pengurusan Persatuan Ibu Bapa Guru di semua negeri. Tak kira lah sama ada negeri-negeri di Semenanjung ataupun negeri-negeri di Malaysia Timur. Okey, saya teruskan ya. Okey, sebelum tu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengisi kehadiran di link yang telah pun dikongsi di ruangan chat dalam Google Meet ini ataupun melalui pautan yang telah pun kami edarkan di dalam WhatsApp pengetua dan guru besar. Selain daripada itu, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada soalan yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pengurusan guru ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga mengemukakan soalan melalui pautan yang akan dikongsikan oleh Puan Nofita. Okey. Boleh tak kalau kalau tak nak bercakap, boleh tak tolong mutekan mic tu dulu? Terima kasih. Okey. Jadi saya teruskan. Okey, tujuan kita pada hari ini adalah untuk memberikan makluman-makluman kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan punca kuasa penubuhan dan pengoperasian PIBG, tugasan-tugasan AJK, pengurusan dan proses pentadbiran persatuan PIBG dan isu-isu PIBG yang kita di pihak sektor pengurusan sekolah selalu terima sebagai aduan lah. Okey. Jadi kita pergi kepada yang pertama, iaitu punca kuasa. Kita ada dua punca kuasa. Punca kuasa yang pertama ialah berdasarkan kepada dasar, iaitu Akta Pendidikan 1996, Akta 550, bahagian 8, Seksyen 130 dalam kurungan 2, 1 Roman, iaitu kuasa-kuasa menteri untuk membuat peraturan. Okey, Seksyen 130 ni memaklumkan bahawa penubuhan, penyusunan, pengurusan, pengawalan dan pembubaran persatuan adalah di dalam bidang kuasa menteri. Manakala peraturan-peraturan pendidikan Persatuan Ibu Bapa dan Guru 1998 khusus menerangkan tentang tadbir urus dan perjalanan PIBG. Jadi perlembagaan PIBG sekolah sebenarnya adalah berdasarkan kepada PPP, Peraturan-Peraturan Pendidikan Persatuan Ibu Bapa dan Guru pada tahun 1998. Okey, dari segi pengoperasian, okey, kita ada beberapa SPI yang kita pegang dalam kita mentadbir urus dan menjalankan pengurusan PIBG di sekolah. Yang pertama, SPI bilangan 4 tahun 2004 berkaitan dengan Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, boleh nampak keluar perlembagaan? Okey, boleh. Okey. Perkara yang pertama yang tuan-tuan kena pastikan di sekolah masing-masing mesti ada perlembagaan ini. Perlembagaan Persatuan Ibu Bapa Guru sekolah mana, nama dalaman persatuan, ini mesti dilengkapkan. Okey? Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat mengesan di mana perlembagaan ini berada di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghantar semula ke sektor pengurusan sekolah untuk kita luluskan semula. Sebab kuasa melulus adalah di bawah pendaftar sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan kena hantar dalam 3 salinan. Satu salinan untuk simpanan sekolah, satu salinan untuk simpanan PIBG dan satu salinan kami akan ambil untuk simpanan di JPN. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu pada hari ini dalam surat yang kami berikan kepada sekolah-sekolah,
tuan-tuan dan puan-puan kena ada benda ini bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk kita jadikan rujukan sepanjang taklimat ini diberikan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua ialah berkaitan dengan SPI bilangan 11 1989. Ini ringkas saja. Tiada seorang ibu bapa atau guru dikehendaki membayar apa-apa bayaran sebagai ahli persatuan. Maknanya bukan yuran tetapi merupakan sumbangan tanpa paksaan dan munasabah serta tidak membebankan. Kita berpegang kepada penyataan tersebut. Ya, ianya bukan yuran tetapi sumbangan daripada ahli. Ahli ini termasuklah ibu bapa, guru dan ahli bersekutu. Okey. Kemudian yang ketiga, batasan kuasa PIBG nanti kita akan tengok semula apabila kita pergi kepada perlembagaan PIBG. Kemudian SPI bilangan 3 1997 ini ialah berkaitan dengan program aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan atau pengetahuan ni. Apa sahaja program yang dijalankan oleh PIBG yang melibatkan kutipan wang mestilah mendapat kelulusan daripada pendaftar. Okey. Kemudian SPI bilangan 3 2008 ni permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah. Okey. Yang ini kita melihat kepada sekiranya PIBG ingin mengundang orang-orang kenamaan, contohnya orang politik, perlulah melalui Jabatan Pendidikan Negeri. Okey. Surat siaran BPSH pula, pemilihan AJK PIBG dan akaun sekolah. Dalam surat ini memaklumkan bahawa PIBG hanya boleh memiliki satu akaun sahaja. Dia tak boleh ada akaun kedua, tak boleh ada akaun ketiga tanpa kebenaran atau kelulusan daripada pendaftar. Nanti kita akan bincangkan lagi. Kemudian ini ialah buku panduan Persatuan Ibu Bapa Guru Sekolah-Sekolah. Okey. Kemudian SPI bilangan 3 tahun 2018. Panduan penyaluran dan penerimaan sumbangan swasta dan bukan swasta kepada sekolah kerajaan dan sekolah bukan kerajaan. Okey, yang ini tuan-tuan dan puan kena maklum. Sekiranya sumbangan itu kepada sekolah kerajaan, sekolah bantuan kerajaan, maka tuan-tuan dan puan perlu ikut SPI bilangan 3 tahun 2018 ini, yang mana ada borang yang perlu diberikan, perlu diisikan oleh penyumbang. Ini sekiranya sumbangan itu hendak diberikan kepada SBK dan SK dan bukan kepada PIBG. Ini kita nak orang kata apa? Jangan kelirulah. Kalau sumbangan kepada PIBG tak perlu isi borang ini, tetapi jika sumbangan kepada sekolah hendaklah menggunakan borang ini berdasarkan kepada SPI KPM bilangan 3 tahun 2018. Dan akhir sekali ialah surat siaran KPM bilangan 4 2011 berkaitan dengan garis panduan kutipan bayaran persekolahan SK dan SBK, yang mana dalam ini ada dinyatakan dengan jelas bagaimanakah cara untuk pengurusan wang berkaitan dengan sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Kalau kita lihat dekat sini, sumbangan PIBG adalah seperti yang diperuntukkan di bawah subsection 54 Peraturan Pendidikan. Kadar sumbangan adalah ditetapkan setelah mendapat persetujuan dalam mesyuarat agung PIBG. Kadar sumbangan tersebut hendaklah munasabah dan tidak membebankan ibu bapa. Okey. Sebelum kutipan dibuat, pihak sekolah hendaklah mengemukakan keputusan berhubungan sumbangan tersebut kepada pendaftar, iaitu pengarah Jabatan Pendidikan Negeri. Seperti mana yang apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat sekarang. Pendaftar boleh memberi apa-apa arahan secara tertulis tentang perjalanan kuasa atau penunaian kewajipan sebagaimana yang pendaftar dapati sesuai manfaat dan adalah menjadi kewajipan satuan atau anggota satuan mematuhi arahan tersebut. Okey. Dekat sini juga saya ingin sentuh satu lagi. Okey. Okey. Berkenaan dengan bayaran-bayaran lain yang tak terdapat di dalam surat siaran ini, yang mana bayaran-bayaran lain selain daripada yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah dikemukakan kepada pendaftar terlebih dahulu untuk kelulusan. Jadi maklum ya, segala kutipan yang melibatkan murid hendaklah mendapat
kelulusan daripada pendaftar negeri terlebih dahulu. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kita pergi kepada peraturan pendidikan PIBG tahun 1998. Okey. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat di dalam buku Akta 550 juga, yang mana kita tengok ya, bahagian 2 perkara 41 penubuhan PIBG, keahlian terdiri daripada semua guru yang mengajar dalam sekolah itu, ibu bapa kepada murid, guru besar atau pengetua sebagai penasihat, warga negara Malaysia tidak mempunyai anak boleh memohon menjadi ahli, dan persatuan bukanlah suatu persatuan dalam erti kata mana-mana undang-undang berhubung dengan pendaftar pertubuhan, tidak tertakluk kepada akta luas. Jadi dekat sini yang selalu yang menjadi isu ialah ada yang bertanya, kalau ketiga-tiga ini menjadi ahli, adakah guru juga boleh menyumbang kepada dana ataupun sumbangan PIBG? Jawapannya memang boleh, seperti mana yang telah diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan. Tapi kita ingat, ianya merupakan sumbangan dan bukannya paksaan. Itu kita kena pegang juga. Okey. Yang kedua, perkara 52, tujuan-tujuan dan batasan persatuan. Ini yang saya sebut tadi. Kegiatan persatuan hendaklah diarahkan kepada kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam sekolah di mana persatuan ditubuhkan. 53, persatuan boleh dengan kebenaran guru besar atau pengetua menganjurkan kegiatan kurikulum dan kurikulum di dalam atau di luar sekolah dengan menggunakan tenaga mahir atau pakar daripada kalangan anggota atau bukan anggota persatuan bagi tujuan meningkatkan pencapaian akademik atau perkembangan murid secara menyeluruh. Ini kita sentuh berkaitan dengan PIBG ingin menganjurkan program, contohnya ceriaton, bacaton, jogaton. Okey, boleh dengan kebenaran guru besar dan pengetua, dan sekiranya melibatkan kutipan wang, perlulah mendapat kelulusan daripada pendaftar negeri. Okey, harap jelas ya. Dan yang ke perkara 54, tujuan-tujuan dan batasan persatuan. Persatuan dibenarkan mengutip apa-apa sumbangan yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan daripada anggota, dan keputusan itu hendaklah dimaklumkan kepada pendaftar. Ini yang saya maklumkan tadi. Okey, apa-apa sumbangan yang ingin dikutip hendaklah dalam kelulusan mesyuarat agung tahunan daripada anggota. Anggota ini ialah guru, ibu bapa murid dan juga warga negara Malaysia yang tidak mempunyai anak tetapi menjadi ahli di sekolah tersebut. Biasanya disebut sebagai ahli bersekutu. Okey? Dan perkara 56, persatuan tidak boleh menjadi jentera bagi menyelesaikan pertikaian atau perkara-perkara lain yang berkaitan antara persatuan dengan guru besar atau pengetua atau kaki tangan di mana persatuan ditubuhkan. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, pihak BPSH telah meminta setiap negeri first kali menyampaikan taklimat ini kepada PPD, kami dah buat dah. Sekarang diminta sampaikan kepada pengetua dan guru besar, sekarang sudah berlangsung, dan selepas ini akan disampaikan kepada yang dipertua PIBG sekolah-sekolah di wilayah Selatan Kuala Lumpur dengan bantuan PPD. Jadi seperti mana taklimat ini, kami juga akan meminta mereka untuk membawa perlembagaan PIBG sekolah untuk dijadikan rujukan, dan sekiranya mereka ada apa-apa yang ingin ditanyakan, mereka boleh bertanya pada waktu itu. Jadi sebab tu kami bagikan kepada tuan-tuan dan puan-puan dulu, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh menyediakan perlembagaan PIBG bagi sekolah-sekolah yang tidak ada lagi perlembagaan PIBG. Ya, bukan tak ada, tak tahu letak di mana. Jadi inilah tujuan kami bagi kepada pengutus guru besar dulu, bagi kepada sekolah dulu, supaya sekolah boleh bersedia. Selepas ni apabila kami panggil YDP, PIBG sekolah masing-masing, mereka dah ada satu salinan orang kata apa, perlembagaan PIBG sekolah masing-masing. Okey, fungsi-fungsi persatuan ada 4. Okey, membantu dan memajukan perkembangan murid dan menjaga kebajikan murid. Okey, yang kedua, menambah sumber kewangan sekolah bagi menambah dan meningkatkan kemudahan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan kesediaan premium sekolah supaya dapat mewujudkan suasana yang kondusif bagi menjayakan aktiviti dan program pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan kemesraan dan menyediakan saluran komunikasi dan hubungan antara sekolah dan masyarakat
setempat. Itu ialah fungsi persatuan. Fungsi persatuan ini juga ada di dalam perlembagaan. Begitu juga dengan tujuan-tujuan persatuan juga ada di dalam perlembagaan. Okey, tujuan yang pertama kalau kita lihat ialah untuk mengadakan suatu forum dan perkhidmatan bagi kebajikan dan kemajuan murid-murid dalam sekolah, untuk membantu dan menambah usaha dalam memenuhi kehendak dan keperluan murid-murid, untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah bertukar-tukar fikiran, untuk memberi peluang kepada ibu bapa dan guru dalam sekolah berunding antara satu sama lain berkenaan dengan cara memperbaiki taraf pendidikan anak-anak mereka, dan yang kelima untuk membolehkan ibu bapa dan guru dalam sekolah untuk berusaha menambah kewangan sekolah dalam meningkatkan kemudahan fizikal bagi tujuan meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Okey. Setakat ini kita dah tahu ya. Yang pertama sekali berkenaan dengan punca kuasa. Kita ada dua punca kuasa, itu dasar dan operasi. Kalau dasar tu kita merujuk kepada Akta Pendidikan, Akta 550 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan Persatuan Ibu Bapa Guru 1998. Okey. Fungsi persatuan tadi kita tahu ada 4 dan tujuan persatuan ada 5. Intisari PPP ni dia menerangkan berkenaan dengan berapa orang ahli, bagaimana cara untuk mengutip sumbangan dan sebagainya. Okey? Jadi itu untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Jawatan kuasa PIBG. Okey, kita lihat dekat sini. Okey? Kita akan melihat kepada punca kuasa. Pemegang jawatan perkara 8, senarai AJK perkara 9 dan 12. AJK pegang anggota perkara 13 dan tempoh memegang jawatan perkara 15. Ini kita akan lihat bersama-sama di dalam perlembagaan PIBG yang tuan-tuan dan puan saya minta bawa pada hari ini. 7 sampai 17. Okey. Jawatan kuasa persatuan. Persatuan hendaklah diuruskan oleh suatu jawatan kuasa yang dikenali sebagai jawatan kuasa PIBG. Hendaklah dilantik oleh anggota persatuan pada setiap mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat agung tahunan tahun sekali. Okey. Anggota jawatan kuasa PIBG hendaklah terdiri daripada warga negara Malaysia sahaja. Okey. Keanggotaan jawatan kuasa PIBG. Okey, ini kita kena lihat betul-betul. Minimum 5 orang, maksimum tidak melebihi 15 orang. Okey. Keanggotaan jawatan kuasa PIBG, seorang yang dipertua, seorang bendahari dan ahli adalah bergantung kepada bilangan ahli jawatan kuasa PIBG di peringkat 9I hendaklah antara 1 hingga 10. Okey. Dekat sini mungkin kita boleh buat sedikit pembetulan bahawa bilangan ahli kalau berdasarkan kepada akta 5 dan tidak melebihi 15, okey, mungkin 1 hingga 11 boleh. Sebab 11, 12, 13, 14, 15 masih lagi tidak melebihi 15 orang. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak buat perubahan pada jawatan kuasa PIBG ini, bolehlah dihantar kepada kami setelah mendapat kelulusan dalam mesyuarat agung tahunan. Okey. Dapat kelulusan dulu baru boleh lantik 11 orang. Kalau tak dapat kelulusan lagi, masih lagi 1 hingga berapa orang ahli. Okey. Bilangan ibu bapa dan guru yang menganggotai jawatan kuasa PIBG hendaklah seboleh-bolehnya seimbang. Okey, kalau kita ada 14 orang, maknanya 7 dari kalangan ibu bapa, 7 juga daripada kalangan guru. Okey. Guru besar bertindak sebagai penasihat. Okey. Bilangan anggota jawatan kuasa PIBG di kalangan anggota persatuan, okey, dan tidak mempunyai anak di sekolah itu hendaklah tidak melebihi 1/5 daripada keseluruhan bilangan anggota jawatan kuasa PIBG. Okey. Ini maknanya dia tak ada anak, tapi dia jadi ahli, kemudian dilantik pula sebagai jawatan kuasa, mestilah tidak melebihi daripada 1/5 daripada keseluruhan bilangan anggota jawatan kuasa PIBG. Katakan ada 15, maknanya tak boleh lebih daripada 3. Okey? 14, 15, tempoh memegang jawatan bermula dari tarikh pelantikan sehingga tarikh mesyuarat agung tahunan pada tahun berikutnya. Kita masih lagi menunggu surat daripada BPSH
sama ada tarikh akhir untuk menjalankan mesyuarat agung PIBG ditetapkan seperti mana pada tahun ini, iaitu pada 30 Jun atau kekal pada 30 Mac. Tapi harapnya pada 30 Jun lah. Ya. Okay. Jika berlaku kekosongan jawatan dalam jawatan kuasa PIBG, yang dipertua hendaklah melantik mana-mana anggota biasa persatuan berdasarkan undian terbanyak di kalangan anggota jawatan kuasa PIBG untuk mengisi kekosongan jawatan. Okey. Jawatan kuasa PIBG hendaklah mengedarkan kepada anggota persatuan serta nama dan alamat pegang jawatan dalam jawatan kuasa PIBG pada setiap tahun selewat-lewatnya 14 hari selepas tarikh mesyuarat agung tahunan. Okey. Saya nak pergi kepada pelantikan jawatan kuasa. Okey. Untuk melantik seorang yang dipertua, dia mestilah ada pencadang dan penyokong. Itu yang paling penting sekali dan hendaklah diminitkan. Contohnya saya nak melantik Encik Nazrul. Saya hendak melantik Encik Nazrul, saya mencadangkan Encik Nazrul sebagai YDP PIBG SJKC Loyat. Contoh. Kemudian ada yang menyokong. Okey. Kemudian ada pencalonan kedua. Kemudian kita tutup, kemudian kita buat pemilihan. Okey. Bila buat pemilihan tu, mana yang tertinggi, dialah yang akan dilantik sebagai yang dipertua. Kemudian kita pergi kepada yang kedua, naib yang dipertua. Sama juga. Mesti ada cadangan, mesti ada penyokong. Okey. Bagi setiausaha dan bendahari, kebiasaannya di sekolah-sekolah, mereka melantik dari kalangan guru-guru sekolah. Okey. Tetapi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kalau kita baca dalam perlembagaan ini, bilangan ibu bapa dan guru yang menganggotai jawatan kuasa PIBG hendaklah seboleh-bolehnya seimbang. Okey. Maknanya tak semestinya apa orang kata? Setiausaha ini ada juga sekolah yang melantik setiausaha ataupun bendahari daripada kalangan ibu bapa, tapi ia menimbulkan kesukaran lalas jadi aduan. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melantik seorang setiausaha daripada kalangan guru-guru, hendaklah dibentangkan juga dalam mesyuarat agung tahunan. Bukannya maklumkan, okey, kita untuk setiausaha bendahari dan SJK PIBG daripada kalangan sekolah, kita akan maklumkan selepas ni. Tak boleh. Dia sepatutnya dimaklumkan sekali semasa dalam mesyuarat agung tahunan supaya dapat diminitkan. Kerana apa? Kalau dalam akta, dia kata setiap pencalonan mesti ada penyokong dan mesti ada pencadang dan mesti ada penyokong. Okey? Sekiranya berlaku aduan, kita akan merujuk kepada perlembagaan dan akta dahulu. Okey. Kalau sekolah tuan-tuan dan puan-puan tak ada perlembagaan pada waktu itu, kita akan terus rujuk kepada akta. Ya. Jadi adalah penting untuk memastikan bahawa pelantikan AJK PIBG ini mestilah dibuat di dalam mesyuarat agung tahunan dan diminitkan. Mesti ada pencadang, mesti ada penyokong. Okey ya? Okey, sabarlah tadi kita sentuh perkara 7 sampai perkara 17. Okey. Fungsi-fungsi jawatan kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai penasihat, perkara 18 ya. Menghadiri mesyuarat tapi tak boleh mengundi, mewakili JPN dan KPM. Yang ketiga ni, berhak henti dan tangguh mesyuarat. Ini ialah kuasa tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tengok mesyuarat PIBG itu dah tak terkawal, tuan-tuan dan puan-puan berhak untuk henti dan tangguh mesyuarat, meluluskan semua agenda mesyuarat, memberi penjelasan sesuatu isu sekolah, memastikan aktiviti PIBG itu selaras dengan tujuan dan fungsi persatuan, memastikan sumbangan anggota diputuskan dalam mat dan tiada unsur paksaan, menentukan tetamu kehormat dan jemputan aktiviti anjuran persatuan. Ini tugas tuan-tuan dan puan-puan. Okey, yang dipertua ini ialah dia daripada kalangan biasanya ialah ibu bapa lah. Okey, setiausaha menjalankan urusan persatuan mengikut perlembagaan, melaksanakan keputusan mesyuarat, mencatat, menyedia dan menyimpan minit-minit mesyuarat, menyediakan laporan untuk mesyuarat agung tahunan serta minit-minit bersangkutan, mengurus hal-hal mesyuarat dan menyimpan rekod satuan, menghantar laporan mesyuarat agung tahunan atau mesyuarat agung tergempar ke JPN dan PPD dalam tempoh 30 hari setelah selesai mesyuarat tersebut diadakan. Dan bendahari bertanggungjawab mengurus dan mengawal hal ehwal kewangan persatuan dengan menyedia dan menyimpan kira-kira kewangan yang kemas kini,
menyediakan penyata kewangan bagi setiap tahun, okey, 1 Januari hingga 31 Disember. 1 Februari bagi diaudit dan dibentang dalam mesyuarat agung tahunan, okey. Mengurus perbelanjaan wang peserta seperti yang diputuskan dalam mesyuarat agung tahunan dan AJK, menyimpan wang tunai seperti yang ditetapkan dalam perlembagaan. Dalam perlembagaan dia ada maklumkan berapa jumlah yang boleh dipegang oleh bendahari pada satu-satu masa, menandatangani cek dan memastikan proses pengeluaran wang teratur. Okey? Seterusnya kita akan lihat kepada keputusan PIBG. Ada 5 perkara yang kita akan lihat di sini. Yang pertama ialah berkaitan dengan pendaftaran, yang kedua kewangan, kemudian pelaporan, perekodan dan program-program aktiviti. Okey. Kita pergi yang pertama dahulu. Okey, pendaftaran. Okey. SPI Bilangan 4 tahun 2004 seperti mana yang saya tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan tadi. Okey. Kena pastilah bila tarikh daftar satuan, kalau tak jumpa tu bila tarikh daftar semula dan perlembagaan ada ke tak ada. Ini yang paling penting sekali. Sebelum kami bagi taklimat kepada YDP PIBG, pastikan perlembagaan di pihak sekolah ada supaya senang untuk mereka rujuk. Okey. Yang kedua ialah berkaitan dengan pelaporan. Okey, sama juga SPI Bilangan 4 tahun 2004. Okey. Perkara 31 dan 32 berkaitan dengan mesyuarat. Okey, hendaklah dihantar ke JPM PPD dengan surat iringan, minit mesyuarat agung, penyata kewangan beraudit, senarai AJK terbaru dan hantar dalam tempoh 30 hari selepas MAD diadakan. Okey. Kemudian kita tengok pula ini peraturan-peraturan pendidikan PIBG 1994, ini berkaitan dengan kewangan. Okey, kita tengok SPI Bilangan 4 tahun 2004, Perlembagaan PIBG perkara 37 hingga 46. Okey. Punca-punca pendapatan persatuan. Okey. Sumbangan anggota persatuan tidak boleh dipaksa memberi apa-apa sumbangan. Ini maknanya bukan yuran lah. Derma dan sumbangan daripada individu, organisasi dan badan-badan lain. Pendapatan yang diperolehi daripada aktiviti dan program ajar persatuan yang telah berdapat kelulusan pendaftar. Okey, ini contohnya jogaton, ceriaton, nak buat kelas tambahan, ada yang nak buat kelas bakat, apa semua tu walau bagaimanapun mesti mendapat kelulusan pendaftar kerana ini melibatkan kutipan wang. Okey. Jawatan kuasa hendaklah membuka suatu akaun. Ini maksudnya dia minta buka satu akaun di mana-mana bank tempatan yang berdaftar atas nama persatuan. Okey. Apa-apa wang yang diterima atau diperoleh oleh persatuan hendaklah dikreditkan ke dalam akaun persatuan pada hari wang terima atau diperolehi walau bagaimanapun. Bendahari boleh menyimpan wang tunai yang tidak melebihi terpulanglah kepada apa yang diputuskan oleh AJK ataupun dalam mesyuarat. Okey. Berapa? Ada yang letak 1,000. Ya. Saya pernah tengok ada sekolah yang letak RM beribu jugalah. Lebih daripada 20,000. Ya. Itu pun kita query jugalah. Okey. Okey. Perbelanjaan wang persatuan. Okey. Jawatan kuasa PIBG diberi kuasa untuk membelanjakan wang persatuan bagi perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada murid sekolah yang tidak bercanggah dengan tujuan-tujuan persatuan. Segala cek atau kenyataan pengeluaran wang daripada akaun persatuan hendaklah ditandatangani oleh bendahari dan yang diketua PIBG atau seterusnya semasa ketiadaan yang diketua. Kalau kenyataan ini, maknanya yang wajib tanda tangan cek ialah bendahari. Kemudian yang dipertua, kalau tak ada yang dipertua, seterusnya. Dia mesti sekurang-kurangnya 2 tanda tangan kalau lihat kepada perlembagaan yang telah pun disediakan ini. Okey? Bendahari dan yang dipertua hendaklah memastikan tiada berlaku terlebih pengeluaran wang dan akaun persatuan sentiasa berbaki kredit. Ini 1 Januari hingga 31 Disember tahun semasa. Okey. Penyimpanan akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, penyata kira-kira penyata kewangan yang telah diaudit hendaklah dibentangkan untuk diterima dan diluluskan oleh anggota persatuan dalam mesyuarat agung tahunan. Okey. Juru audit juga hendaklah dilantik di dalam mesyuarat agung tahunan. Berapa orang? Biasanya 2 orang. Okey. Satu salinan penyata kira-kira kewangan yang telah diaudit dihantar yang telah diterima dan dilulus hendaklah dihantar kepada pendaftar. Ini biasa.
pendaftar pegawai pendidikan daerah atau pegawai pendidikan bahagian, pengetua urusan ada diberi kuasa, dibenarkan memeriksa akaun persatuan pada bila masa. Jadi tuan-tuan dan puan, sebagai penasihat ex officio, boleh pada bila-bila masa untuk memeriksa akaun persatuan sekiranya ada keperluan kerana telah pun termaktub di dalam perlembagaan PIBG. Itu maklumat tuan-tuan dan puan ya. Jadi ini kita sentuh perkara 37 hingga 46. Okey, STI dengan 11 kutipan yuran PIBG. Dia bukan yuran ya. Dia merupakan sumbangan dan tiada unsur paksaan. Okey, punca pendapatan perkara 37, sumbangan anggota, sumbangan luar, pendapatan daripada aktiviti dan program. Aktiviti dan program yang saya sebut tadi lah. Yogaton, Ceriaton, Bacaton, macam-macam lagi ya. Okey. Dan kemudian pemilikan harta. Okey, perkara 47 dan 48. Okey. Okey. Aset alih tidak alih. Okey, PIBG tidak boleh memiliki harta atas nama sendiri. Perlu diserahkan kepada kerajaan melalui akaun sekolah, melalui sekolah sebagai harta amanah. Tidak boleh dilupuskan tanpa persetujuan mesyuarat agung tahunan lah. Okey. Dan kalau kita lihat dekat sini perkara 47 dan 48 dalam perlembagaan disebut situ. Persatuan tidak boleh memegang apa-apa harta sama ada harta alih atau harta tidak alih atas namanya sendiri. Apa-apa harta yang ada sebelum tarikh perlembagaan ini berkuasa diletakkan atas nama persatuan hendaklah dialihkan kepada kerajaan Malaysia yang diwakili oleh sekolah sebagai harta yang diamanahkan oleh persatuan untuk digunakan bagi faedah murid-murid sekolah itu sahaja atau sebagaimana yang ditetapkan oleh Jawatan PIBG dari semasa ke semasa. Yang 48, apa-apa harta amanah yang hendak dilupuskan mestilah mendapat persetujuan anggota persatuan yang diperoleh dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, ini ya. Okey, kemudian mesyuarat Jawatan Kuasa PIBG perkara 33, 34, 35, 36. Okey. Jawatan Kuasa PIBG hendaklah bermesyuarat sekurang-kurangnya 3 kali dalam tempoh 1 tahun persekolahan serta akademik ya. Okey. Nota mesyuarat biasalah 7 hari. Yang dipertua atau sekurang-kurangnya 3 orang anggota Jawatan Kuasa PIBG boleh memanggil mesyuarat Jawatan Kuasa PIBG apabila difikirkan perlu dengan persetujuan penasihat. Kalau tuan-tuan dan puan setuju, barulah boleh diadakan mesyuarat Jawatan Kuasa PIBG. Okey. Anggota Jawatan Kuasa PIBG yang tidak hadir mesyuarat sebanyak 2 kali tanpa sebab hendaklah digugurkan keanggotaannya dan yang dipertua hendaklah mengemukakan nota tulis kepada anggota pimpinan sahaja keputusan itu dibuat tanpa sebab ya. Okey. Perekotan. Okey, sijil pendaftaran. Okey, ini satu. Saya tunjukkan untuk tuan-tuan dan puan-puan contoh sijil pendaftaran. Akta Pendidikan 196, Peraturan-Peraturan Pendidikan serta Ibu Bapa dan Guru, Perakuan Pendaftaran. Okey. Adalah diperlakukan bahawa serta Ibu Bapa dan Guru Sekolah Jenis Kepala Cina dan usaha terdaftar di bawah kuasa. Tahun 5. Tarikh yang baru ini mungkin pada waktu itu di Jalan Kampung Mutihan banyak yang tak ada, banyak yang hilang. Jadi dia minta semula dengan kami, dengan sektor pusat sekolah. Jadi sektor pusat sekolah akan keluarkanlah berdasarkan kepada tarikh yang baru ni. Ya. Daftar pada tahun 1975 ni mungkin tarikh pada sekolah itu ditubuhkan lah. Okey. Ini adalah contoh. Seelok-eloknya jangan disimpan dalam fail tapi orang kata framekan. Framekan letaklah dekat mana-mana dalam di pejabat. Letaklah di pejabat. Frame dah letak di pejabat. Okey, sama juga dengan sijil sekolah. Ya. Frame dah letakkan di pejabat. Inilah contohlah, ya. Okey. Salinan simpanan tu kena tuan-tuan dan puan kena ada lah. Kemudian perlembagaan PIBG, tadi kita dah tunjuk dah, mestilah diedarkan kepada semua ahli untuk makluman sebab mungkin nanti ada cadangan dalam mesyuarat agung tahunan untuk meminda perkara-perkara yang dirasakan mungkin tidak sesuai pada masa sekarang, tapi atas kelulusan pendaftar jugalah. Okey, sistem profilan, surat punca kuasa, kaedah profilan, karinan rujukan segera. Okey, ini tak ada masalah lah. Okey. Okey, kelulusan PIBG. Okey. Dasar dan peraturan ini bagi program dan aktiviti ya. Kelulusan mesti daripada PIBG dulu. PIBG yang menyokong. Okey. Dasar dan peraturan yang sudah berkuasa, jemputan tetamu kehormat dan tetamu undangan. Kalau kita lihat kepada surat keliling ini, okey, walau apa pun keutamaan hendaklah diberikan kepada Yang Berhormat Menteri Pelajaran, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Pelajaran, Ketua Sekretariat Pendidikan, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Pengarah Pelajaran Negeri dan wakil-wakil mereka. Okey.
Bila tak ada, hendaklah memohon kebenaran daripada Kementerian Pendidikan melalui pengarah pelajaran masing-masing. Itu yang tuan-tuan dan puan-puan sedang praktikkan sekarang ni. Apabila nak menjemput orang luar, orang kenamaan ni biasanya diklasifikasikan sebagai orang politik. Okey, orang politik. Orang kenamaan ni, orang politik mesti melalui kami dan kami akan hantar kepada BPSH di kementerian untuk kelulusan. Tapi kalau bukan melibatkan orang kenamaan, hantar kepada kami akan lihat mungkin hanya memerlukan kelulusan daripada pendaftar negeri sahaja. Okey? Kutipan wang dan kaedah pembayaran hendaklah mendapat persetujuan dalam mesyuarat agung tahunan dan ADK. Pelaporan pelaksanaan pencapaian program aktiviti ini biasalah kita bentangkan dalam mesyuarat agung tahunan dan surat punca kuasa ialah kaedah pemfailan. Okey. Okey, kita masuk sedikit kepada kewangan PIBG, pengurusan akaun. Okey, biasanya yang menguruskan akaun PIBG ni ialah bendahari dan kebanyakan sekolah melantik bendahari daripada kalangan guru-guru seperti mana yang saya sebut tadi. Bendahari itu hendaklah dilantik dalam mesyuarat agung tahunan, mesti ada pencadang dan mesti ada penyokong. Okey? Okey. Yang kedua yang selalu menjadi isu di pihak kami ialah akaun tumpang. Boleh atau tidak prosedur pengguna dan kuasa. Okey. Kalau ikutkan apa yang dimaklumkan kepada saya, apa sahaja duit yang masuk ke dalam akaun PIBG adalah hak milik PIBG. Ya. Kalau ada isu tiba-tiba dia tak nak keluarkan, jadi isu aduan pula, itu jadi masalah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena orang kata kena berbincanglah dengan PIBG sekolah sekiranya ada apa-apa program yang nak melibatkan kewangan ini. Okey, kena berhati-hati sebab sebenarnya tak ada istilah akaun tumpang. Kalau dia masuk dalam akaun PIBG, duit itu adalah jadi milik PIBG. Okey, penyelenggaraan akaun. Okey, ini untuk bendahari juga mesti ada buku tunai, mesti ada laporan kunci kira-kira, mesti ada penyelenggaraan pucet dan penyata penyesuaian bank. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai penasihat boleh pada bila-bila masa untuk memeriksa akaun PIBG sekolah masing-masing. Okey. Audit. Okey, bila perlu audit? Paling kurang sekali setahun lah. Pada 1 Februari itu selepas akaun ditutup oleh 2 orang juru audit yang telah pun dilantik dalam mesyuarat agung tahunan. Okey, boleh ke juru audit kita ambil juru audit luar? Boleh. Dalam perlembagaan tidak menghalang. Okey. Berapa kali perlu audit ini terpulang. Okey. Minimum sekali lah sebelum dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan dan penyediaan laporan audit perlu disediakanlah sekiranya ada keperluan oleh pihak sekolah. Okey? Okey. Kita dah sampai ke penghujung rupanya. Lepas ni saya bukalah ruang untuk tuan-tuan dan puan bertanyakan soalan secara live melalui ni. Kalau tak boleh jawab, kita akan kumpul dulu dan kita akan jawab seperti mana yang biasa. Kita akan bentangkan dalam sesi libat urus lah jawapan-jawapan yang telah pun tuan-tuan dan puan pertanyakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, di Jabatan Pendidikan Rasa Kuala Lumpur, Sektor Pusat Sekolah, kami tiada unit pendaftaran dan perhubungan. Okey. Jadi bagi setiap perkara yang berkaitan dengan pendaftaran dan perhubungan itu, dia akan jatuh kepada sama ada unit menengah ataupun unit rendah. Okey. Ini ialah nombor telefon yang tuan-tuan dan puan-puan boleh hubungi sekiranya bertanyakan berkenaan dengan beberapa perkara berkaitan dengan PIBG. Okey. Yang pertama ni Samsul Zabid Rahman, saya. Okey, sebagai Ketua Penolong Pengakanan Unit Prasekolah dan Rendah di SPS. Kemudian kita ada Encik Nazrul Effendi bin Abdul Rahman, Penolong Pengarah di Unit Prasekolah dan Rendah. Okey, Puan Faradila, dia menguruskan berkaitan dengan PIBG bagi sekolah-sekolah kebangsaan. Okey. Cik Nazrul tadi dia menguruskan berkaitan dengan jemputan kenamaan. Okey. Puan Farah PIBG sekolah SK. Puan Rajas PIBG SJKT. Kita ada pegawai penolong pengarah SJKC yang baru iaitu Encik Chew Tek Chuan. Dia menguruskan berkaitan dengan perkara-perkara PIBG di SJKC. Puan Nur Malina Manja menguruskan berkaitan dengan PIBG bagi sekolah menengah. Jadi jelas ya. Kalau untuk SK, tahu siapa nak dihubungi.
SDKT dan begitu juga dengan SMK. Tapi kalau berkaitan dengan urusan-urusan jemputan kenamaan tu boleh berhubung dengan Cik Nazrul Effendi. Okay, di PPD kita juga ada pegawai yang menguruskan PIBG ni. Okay. Di PPD Sentul, Puan Munira binti Abdullah, Keramat Encik Ahmad Syahir bin Jiri. Di Bangsa Pudu kita ada Puan Nurul Huda binti Mak Ralib. Dan kita juga ada Encik Rohai Datul Akmal bin Rosli di PPD Bangsa Pudu. Bangsa Pudu ni besar, jadi dia ada 2 pegawai yang menguruskan pengurusan PIBG di daerah masing-masing. Okey. Itu sahaja sesi perkongsian saya pada petang ini. Jadi mungkin kita boleh bukalah kepada soalan-soalan. Sekiranya saya tak boleh nak jawab pada masa ini, kita akan kumpul dulu dan kita minta Puan Farah untuk kongsikan link untuk soalan. Dah ke belum? Dah, Encik Sam. Okey dah. Okey. Dah ada sini. Okey, cantik. Terima kasih Puan Farah. Satu lagi kehadiran. Kita dapat kesan pada pagi tadi dah ada guru-guru yang dah isi kehadiran. Jadi mohon isi semula lah. Pasal pukul 1 tadi kami dah delete. Kami mohon isi semula pada petang ini. Okey, boleh kita mulakan dengan sesi soal jawab, silakan. Puan Chu Lilin. Kalau bendahari adalah ibu bapa macam mana? Bendahari daripada ibu bapa tak melanggar perlembagaan PIBG. Tidak melanggar perlembagaan PIBG. Jadi boleh ke tak boleh tu? Puan Chu? Boleh ke tak boleh? Boleh. 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 Ya, betul. Sebab kebanyakan sekolah yang cikgu lah. Ya. Maksudnya. Sebab tapi sekolah saya ada berdasarkan pengalaman lah. Bila ada sekolah yang lantik daripada kalangan ibu bapa, susah, kadang-kadang susah sekolah nak berurusan. Kadang-kadang susah sekolah urusan dan kadang-kadang tak dapat nak dikesan. Kalau cikgu sekolah tu senang sikit sebab ni melibatkan wang. Jadi kita kena ada bagi rasional lah kenapa kita lantik setiausaha bendahari daripada kalangan guru-guru. Okey? Boleh ya? Puan Kuek? Okey, seterusnya. Soalan kedua. Halo Cik Sam, selamat Halo, Puan petang. Petang. Cik Sam, saya nak tanya, apa ni, katakanlah YDP PIBG tu, anak dia dah tamat persekolahan, maknanya dia sepatutnya taklah jadi YDP lah kan. Tapi kita boleh mohon dengan jabatan untuk dia jadi YDP lagi kan? Dia macam ni, contohnya lah mesyuarat kita pada bulan 6. Anak dia tahun ni tingkatan 5. Dan akan habis persekolahan pada bulan 3. Betul tak betul? Ya. Okey, jadi maknanya ada 3 bulan lagi tu, sekiranya dia berminat untuk menjadi ahli PIBG, sebenarnya belakang perlembagaan tu dia ada bagi sekali. Mesyuarat AJK mesti sebelah suara setuju untuk calonkan dia sebagai ahli dulu. Hantar ke jabatan, jabatan beri kelulusan, kemudian dalam mesyuarat agung tahunan tu barulah boleh sekiranya nak dilantik sebagai AJK. Tapi kena pastikan mesyuarat jawatan kuasa PIBG tahun sekarang ini dibuat sebelum 30 hari mesyuarat agung tahunan itu berlaku. Betul. Ya. Saya nak tanya, berapa kali kita boleh mohon? Dia boleh jadi YDP tu, katakanlah anak dah tak ada sekali kita mohon kan. Berapa kali kita boleh mohon? Ada limit tak? Okey. Dia surat kalau kita baca dekat belakang tu, kalau dia tak ada anak, kita lantik dia tu, dia boleh jadi ahli selama 2 tahun. Ahli PIBG selama 2 tahun. Dalam surat tu. Tengok kita kena baca dekat belakang perlembagaan tu, dia beritahu bahawa kelulusan yang diberikan oleh jabatan tu ialah untuk menjadi ahli selama 2 tahun. Lepas 2 tahun tu tengoklah ada keperluan tak ada keperluan. Ya, maksud saya katakanlah kalau selepas 2 tahun itu, katakanlah kalau pihak nak renew lagi, boleh? Mengikut
prosedur yang sama. Oh, maknanya tidak ada had berapa kali lah. Setakat ni memang tak ada dinyatakan berapa kali, cuma kalau dia dah diluluskan tu tempoh dia 2 tahun. Ya, ya. Oh, okey, faham. Terima Okey. kasih. Mohon bertanya. Boleh? Okey, Puan Faridah? lanjutan daripada soalan cikgu tadi. Ya. Tadi sebagai ahli PIBG. Tapi bagaimana jika sebagai YDP PIBG? Prosesnya sama. Kalau dia tak ada anak, dia mesti menjadi ahli dulu. Sebab tu pelantikan sebagai ahli PIBG itu mesti dibuat 30 hari sebelum mesyuarat agung tahunan. Sebab bila dalam mesyuarat agung tahunan, kalau dia tak ada anak, kita nak lantik dia, boleh, tak ada masalah. Ini kita baca dalam perlembagaan tadi nombor 13 dan nombor 14 kalau baca dalam perlembagaan PIBG sekolah masing-masing. Okey, satu lagi, AJK, ahli tata PIBG yang seramai 15 orang itu, tahunan ya, dia tak boleh sekali lantik dalam mesyuarat tu kata okey untuk 2 tahun, tak boleh. Dia mesti by tahun. Tahun depan kalau nak lantik orang yang sama, mesti dibentangkan semula dalam mesyuarat agung tahunan. Boleh? Okey, seterusnya. Maaf, saya ada 2 soalan. Okey. Yang pertama, ialah sekolah saya seperti yang tadilah, perlembagaannya tak adalah pada ketika ini. Ya, saya tak jumpa. Iyalah. Okey, dokumen tersebut. Jadi selepas ni akan ada taklimat kepada YDP PIBG. Ya. Boleh tak, sebab saya difahamkan kalaulah dokumen perlembagaan tu tak ada, kami perlu sediakan dan hantar untuk kelulusan. Ya. Jadi sempat atau tidak sebelum taklimat kepada YDP PIBG tu? Hantar segeralah. Hantar Sebab segera. kelulusan dia tak lama. Kami cek kalau tak ada apa-apa yang orang kata terlalu kalau ikut yang SPI Bilangan 4 2004 tu, biasanya kami akan luluskan saja. Kecuali kalau ada pindaan tu kami terpaksa rujuk dulu, mesyuarat dululah. Kalau benda yang sama tak ada masalah. InsyaAllah saya akan usahakan dengan segera. Okey. Soalan yang kedua pula, tadi saya ada dengar berkaitan dengan ketidakhadiran ke mesyuarat AJK. Ya. Tanpa sebab ya, selepas 2 kali automatik keahlian yang gugur. Ya. Cuma saya tak berapa jelas tadi bagaimana nak melantik semula, nak apa kata orang, ahli baru tu. Lantik dalam kalangan? Nak lantik macam mana saya nak kata ni? Okey. Dia biasanya kalau dia tidak hadir 2 kali tanpa sebab. Berapa kali mesyuarat diadakan? Mesyuarat JK berapa kali setahun? Berapa kali sepanjang tempoh tu? 3 kali kan? 3 kali wajibnya, tapi kami agak kerap lah. Okey. Agak kerap. Tapi biasanya 3 kali, maknanya kalau itu yang kita kena tengok dulu macam mana rancangan PIBG untuk adakan mesyuarat agung tahunan tu, mesyuarat AJK tu, pasal kalau ikut perlembagaan 3 kali je. Kalau dah 2 kali datang, ada mesyuarat kali terakhir tu, dah tak perlu nak lantik apa-apa dah sebab kita dah nak masuk mesyuarat agung tahunan yang berikutnya. Tapi tengoklah. Tapi biasanya, kalau ada panggil kadang-kadang sekolah, dia ada buat jogaton, dia buat mesyuarat lain. Itu bukan mesyuarat jawatankuasa, itu ialah mesyuarat untuk menjalankan jogaton tersebut. Macam itulah. Boleh ya? Sila. Encik Samsul, saya nak tanya berkaitan dengan bendahari dengan setiausaha, boleh tak sekolah lantik setiausaha penolong, dan sebab takut dia cikgu kita bersalin dan sebagainya. Jadi lantikkan penolong bendahari dengan setiausaha itu dibolehkan atau tidak dalam perlembagaan, ataupun kita ubah sikit ke dalam perlembagaan? Okay. Dalam perlembagaan dimaklumkan bahawa ahli jawatankuasa PIBG adalah seramai minimum 5, maksimum 15. Okey. Yang 5 tu kerana apa? Kerana dia ada YDP, NYDP, setiausaha, bendahari dan seorang ahli. Itu minimum lah. Kalau selebihnya, maknanya kalau nak lantik penolong setiausaha, adakah ini termasuk di dalam AJK ni atau tidak, Puan Wu? Setakat ini saya rasa iyalah. Kalau ya tak ada masalah lah. Kalau ya tak ada masalah, jangan pula lantik penolong setiausaha luar daripada yang 15 ni. Dia dah terlebih lah pula. Faham. Okey. Boleh. Terima kasih.
Okey. Assalamualaikum Tuan Samsul. Assalamualaikum. Saya nak tanyalah berkaitan dengan yang pasal tak ada anak tadi, saya nak confirmkan balik macam ni. Masa mesyuarat agung tahunan dipersetujui YDP kami 2 tahun untuk memegang jawatan. Tapi tahun pertama ni habis pada bulan 4, terus sambung untuk bulan 4 tahun depan. Okey, anak dia habis bulan 4 tahun ni. Jadi lagi 4 bulan lagi kan dia nak habiskan dia punya jawatan, perlu ke saya mohon balik? Okey, dia macam ni. Seperti mana yang ada, sebab tu pentingnya perlembagaan ni. Perlembagaan ni maklumkan bahawa lantikan jawatankuasa ialah untuk tempoh daripada mesyuarat agung tahunan berjalan sehingga ke mesyuarat agung yang berikutnya. Okey? Jadi, dia tak boleh lantik sekali 2 tahun. Itu dah tidak mengikut perlembagaan. Okay, jadi kena maklumkanlah tuan-tuan puan sebagai penasihat, kena maklumkan kepada tu setelah penerangan diberikan berdasarkan kepada perlembagaan, sebenarnya lantikan ni ialah untuk setahun-setahun. Kalau nak lantik dia untuk tahun yang satu lagi, pada waktu tu dia ada anak lagi tak apa. Tetapi sekiranya pelantikan tu apa orang kata anak dia dah habis sekolah bulan ni, mesyuarat bulan 6, itu yang menjadi ahli bersekutu. Okey, maksudnya apa tindakan saya perlu buat? Sebab lagi 4 bulan lagi dia nak pegang jawatan ni. Okay, anak dia dah tak ada dah. Anak dia dah tak ada dah. Bulan 4 baru ni habis SPM. Bulan 4 baru ni. Oh, bulan 4 tahun lepas. Bulan 4 tahun ni. Bulan 4 tahun ni. Okey, sekarang ni tak apalah. Dia boleh pegang sampai bulan 4. Okey, maknanya nanti untuk mesyuarat TIBD tahun 2023, 2024 kena lantik YDP yang baru. Okey. Maknanya walaupun anak dia habis bulan 4 ni, saya tak perlu mohon bulan 4 baru ni tahun 22 ni saya tak perlu mohon dia kan? Tahun depan dia kan? Dah berlaku tahun depan. Okey, terima kasih Cik. Okey. Lagi? Selamat petang Encik Samsul. Okey, Mr. Ravi. Selamat petang ya. Saya ada beberapa soalan. Soalan pertama tuan. Tentang ahli PIBG, sama ada YDP ataupun NYDP ataupun ahli biasa yang telah dilantik dan mengatakan bahawa mereka ini mempunyai anak angkat. Saya dah minta mereka untuk memberi evidence sama ada anak angkat itu adalah sah ataupun tidak melalui surat daripada mahkamah ataupun Jabatan Pendaftaran Negara. Tapi sampai hari ini kita nampak mereka tidak nak bagi juga, sebab kita nampak mungkin dari segi perlembagaan anak angkat mereka ini mungkin tidak didaftar ataupun cuma dia kata itu adalah anak angkat semata-mata nak jadi ahli PIBG ataupun YDP ke ataupun NYDP. Dalam hal ini, apakah tindakan pengetua ya untuk memastikan bahawa mereka ini merupakan ayah ataupun ibu sah kepada anak angkat yang berada di sekolah? Okey. Saya rujuk kepada akta. Ya, Tuan. Dalam akta ini, dia mengatakan ibu bapa yang dimasukkan di sini termasuklah penjaga dan mana-mana orang yang mempunyai kawalan di sisi undang-undang atau kawalan sebenar ke atas seseorang murid. Okey, kalau ikut kat sini, yang mempunyai kawalan di sisi undang-undang. Okey, jadi ini sekolah menengah kan, St. John ya? Ya, Tuan. Jadi kita kena adakan perbincangan lebih lanjut sebab kita nak tahulah macam mana murid itu kalau dia didaftarkan di sekolah St. John, masa didaftarkan tu kita mesti ada borang. Kalau dia bukan ibu bapa, dia mesti ada sijil pengangkatan tu. Tapi yang ni Mr. Ravi kena berhubung dengan pegawai di menengah lah untuk mengenal pasti sebenarnya siapa penjaga yang sah kanak-kanak tersebut. Itu cadangan saya lah, sebab kalau akta dia kata ibu bapa termasuklah penjaga dan mana-mana orang yang mempunyai kawalan sah di sisi undang-undang atau kawalan sebenar ke atas seorang murid. Jadi kita kena check lah. Sebab kalau katakan macam murid lah, murid nak masuk ke sekolah, kalau dia ada angkat, dia hantar borang pertukaran ke JPN. JPN akan check dulu sama ada betul atau tidak dia ialah penjaga yang sah. Kalau tak pun dia mesti ada orang kata surat Allah apa namanya ni, yang daripada persuruhan sumpah tu, surat akuan tu, bahawa dia ialah penjaga disebabkan oleh perkara-perkara tersebut. Dia biasanya ada benda-benda tu sebagai sokongan lah sebelum murid itu ditempatkan di mana-mana sekolah. Surat akuan sumpah. Tuan Samsul, cuma saya nak tanya, adakah peranan yang harus dimainkan oleh pihak sekolah
iaitu untuk mendapatkan semua ahli-ahli tertinggi ini, PIBG iaitu YDP, NYDP, setiausaha dan bendahari dan ke-15 orang ni, dan dihantar kepada jabatan untuk, adakah surat macam itu ataupun borang permohonan tu? Tak ada. Sebab apa? Tak ada, Ikut ya? perlembagaan, yang nak Ya. jadi ahli PIBG, dia satu, dia mestilah sekolah kena check lah sama ada dia ibu bapa atau murid kepada sekolah tersebut. Yang kedua, dia guru. Yang ketiga, kalau dia tak ada anak, dia ada buat permohonan, sekolah ada buat permohonan tak untuk dia menjadi tu, untuk menjadi ahli PIBG. Ini kena pasti dulu. Sebab tu bila mesyuarat agung PIBG, pihak sekolah kena orang kata kena cakna lah. Sama ada betul ke dia ni ibu bapa murid. Itu sebab bila dah berlaku pemilihan, lepas tu baru nak tanya tu jadi masalah. Takut jadi aduan pula nanti. Dia jadi sulit sebab perkara macam tu lah. Waktu mesyuarat ada yang terlepas pandang. Bila dah lepas mesyuarat baru contoh macam pelantikan YDP, rupa-rupanya dia bukan ahli lagi. Bila bukan ahli, tak pun ada YDP tu dia rupanya pernah bankrupt. Dia tak boleh nak sign cek apa semua. Sudah. Jadi dekat situ kita kena sebagai pengusaha sekolah, kita kena aware lah bila mesyuarat tu. Dan biasanya bukan nak katalah, tapi biasanya kita kena kita kenal siapa yang nak dilantik sebagai YDP PIBG tersebut. Sebab dalam keadaan saya hari itu, apabila saya baru masuk 2 minggu, maka AGM, dalam AGM itu mereka telah melantik NYDP lah contohnya, dan NYDP pun kata nama saya ni sekian-sekian dan anak saya anak angkat kata dia. So kita pun catatlah, sebab kita pun tak boleh tolak dia masa dia dah dilantik dan berjaya kan. Betul. Kita kata tak boleh, takkanlah kita nak cakap tak boleh, sebab dia kata so dia keluar, dia kata okey, anak saya, nama saya ni, anak angkat saya begini. So selepas itulah baru selepas mesyuarat AGM kita buat tindakan nak cari siapa anak angkat dia, dan kita nak tahu tentang apakah dokumen-dokumen sah yang ada pada dia. Tetapi contohlah ya, kalau tak ada sampai hari ini, so apa tindakan pihak sekolah? Nombor satu, macam tuan katalah, kita kena siasat balik, tanya balik dan sebagainya lah. Okey. Tapi cuma kita takutlah kadang-kadang dah sekian lama kita tak dapat tindakan contoh. Itu yang saya maksudkan tadi. Cik Ravi kena berhubung dengan pegawai menengah PIBG tadi, Puan Nurmalina Manja, dapatkan maklumat dan kita fikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikan dia. Sebab benda tu tak boleh saya nak bagi cadangan dalam taklimat ni. Saya rasa elok berjumpa lah, elok berjumpa. Boleh ya? Okey. Tuan Syamsul, bermakna tidak ada borang ya yang kita nak selepas dah mereka dah semua sah kita nak kena hantar kepada jabatan, tak ada, tak perlu ya. Macam ada senarai AJK tu ada kan? Senarai AJK. Tapi biodata mereka tak perlulah. Tak ada. Senarai AJK dia. Okay. And then soalan kedua, apabila seseorang ahli ya, katakanlah NYDP ni dia meletak jawatan ya, kita akan melantik di kalangan ahli jawatan kuasa yang sedia ada. Betul? Untuk mengambil tempat NYDP contohlah. Tapi kalau andai kata pihak sekolah dan juga AJK, PIBG mendapati bahawa tidak ada yang begitu layak ataupun ada seseorang yang layak di luar, maksudnya di kalangan ibu bapa yang ada yang lebih layak, dan kita rasa kita dah sasarkan bahawa beliau nak kita bawa ke dalam mesyuarat sebagai NYDP contoh, boleh ke ataupun kita masih lagi melantik di kalangan yang sedia ada dalam ahli jawatan kuasa? Okey, ini kita pergi kepada perlembagaan peraturan-peraturan pendidikan. Okey, kuasa pendaftar berhubung dengan perjalanan fungsi. Okey, sini pendaftar boleh mengantung, membuang mana-mana pembukaan jawatan persatuan dan walau apa-apa peruntukan mana-mana peraturan atau peraturan persatuan, melantik seorang atau beberapa yang sebagaimana peraturan fikir layak untuk mempunyai dan menjalankan semua fungsi pemegang ni. Kita pernah ada kes macam ni lah, yang mana bila YDP letak jawatan, yang akan memegang jawatan tersebut ialah NYDP lah. Okey, contoh Ya. Lepas tu NYDP pun letak jawatan.
Jadi sekolah maklumkan kepada kami, jabatan melalui pendaftar akan memohon sekolah untuk membuat mesyuarat agung tergempar lah untuk pelantikan YDP yang baru. Tapi dalam soalan NYDP katakan kita dah letak jawatan, maksud YDP masih ada lagi. NYDP ni akan dilantik di kalangan ahli jawatan kuasa sahaja ke ataupun kita masih Ahli boleh jawatan kuasa. Kalau berdasarkan kepada perlembagaan, ahli jawatan kuasa sahaja. Kena baca dalam perlembagaan tersebut, memang dia kata YDP boleh melantik daripada ahli jawatan kuasa yang mendapat undi tertinggi. Ya, tuan. Ya? Ya, Encik Samsul, satu lagi perkara, istilah wang tumpang tadi yang dimaksudkan tadi. Ikan tumpang. Ya, kata Encik Samsul tadi tak wujud. Memang kita tahu tak wujud, tetapi biasanya apa-apa duit yang di sponsor ataupun dimasukkan, biasanya kita akan tumpang kadang-kadang di dalam PIBG lah. So dalam istilah tu macam mana ya? Seperti yang saya maklumkan tadi, duit yang masuk dalam akaun PIBG adalah milik PIBG. Sekiranya dia tak nak keluarkan, terpulang kepada sekolah macam mana tu. Okey. Mana wang tumpang istilah tu ada tetapi dia boleh tumpang aja tetapi tak ada. Maksud saya dekat sini, ada yang berkaitan dengan akaun tumpang. Okey. Ya. Okey, pengalaman lah Ya, tuan. Ada sekolah tu pengalaman sekolah tumpang duit konon dapat daripada datuk ni masuk dalam akaun PIBG. Lepas tu PIBG waktu tu buat pemilihan. Lepas tu YDP yang baru tak nak keluarkan duit. Jadi bila datang sebab benda tu tidak dimesyuaratkan, tidak diminitkan apa semua. Jadi tak ada hitam putih. Jadi maknanya duit itu kata apa yang ada dalam akaun PIBG ialah duit PIBG. Itu maksud dia lah. Bukan maksud kita tak boleh ada katakan YB nak bagi 10,000 contoh. Okeylah kita tumpang. Dia nak bagi ke sekolah ke bagi ke PIBG? Dia nak bagi PIBG contohlah. Bagi PIBG masuk akaun PIBG lah. Kalau bagi ke sekolah masuk akaun SUA. Itu maksud saya. Kalau untuk sesuatu program dia buat, katakanlah kita buat satu program, lepas tu ada duit lebihan tu, kita kata okey kita nak tumpang dekat PIBG, pada tahun yang depan kita mungkin nak guna untuk program yang sama contoh. Itu maksud saya. Kalau apa yang saya tekankan sini, saya dah tanya dengan unit kewangan. Okey, unit kewangan jabatan dia kata kalau sumbangan itu kepada sekolah, wang itu patut dimasuk dalam akaun SUA, sumbangan wang awam. Kalau wang itu untuk PIBG, masuk akaun PIBG. Kalau masuk sumbangan awam, hendaklah diuruskan sebagaimana diuruskan sumbangan awam lah. Itu yang saya nak beritahu. Okey. Encik Samsul, soalan terakhir. Kita telah pun dengar daripada Encik Samsul tentang ketidakhadiran mana-mana ahli dalam ahli jawatan kuasa sebanyak 2 kali automatik akan digugurkan kan? Ya. Saya cuma nak tanyalah, kalau YDP kita jemput untuk program-program dan tak pernah nak datang, nak hadir, apakah tindakan pihak sebagai penasihat ya? Kalau dia tak datang, program-program katakanlah, boleh ke? Saya tak boleh nak komen lah sebab dalam perlembagaan PIBG tak ada pula mengatakan itu tugas-tugas YDP PIBG. Terima kasih Encik Samsul. Terima kasih. Okey, sama. Okey, last. Samsul. Yang lain boleh tulis dalam tu lah. Encik Samsul. Ya. Okey, last. Siapa? Hello, Cik Samsul. Cik Samsul, sila. Cik Samsul, saya cuma nak tanya sedikit saja. Adakah PIBG dibolehkan untuk mempunyai fixed deposit? Fixed deposit nanti saya kena tanya dengan unit kewangan, Tuan. Sebab saya pun, sebab setakat ni, yang dimaklumkan kepada yang ada dalam surat siaran ni, PIBG mesti hanya mempunyai satu akaun. Satu akaun tu biasa kita tahu akaun semasa lah untuk yang pembayaran itu, tapi nanti saya akan bertanya dalam grup BPSH lah. Adakah apa tadi PIBG boleh mempunyai fixed deposit? Sebab kita kena melihat semula kepada tujuan dan fungsi PIBG nanti. Nanti dia akan tanya juga tu. Adakah ianya dengan adanya fixed deposit ni dapat memenuhi tujuan dan fungsi PIBG. Tapi tak apa Cik Sazali, nanti type dalam link yang dibagi oleh Puan Farah nanti. Kita kumpul kat situ juga. Kita akan tanyalah mana-mana soalan yang masih lagi macam saya tak boleh nak jawab, saya akan tanya sebab kita dimaklumkan
PIBG perlu mempunyai satu akaun sahaja. Itu yang ada di dalam surat yang diedarkan kepada sekolah-sekolah lah. Dalam perlembagaan pun tadi satu akaun saja. Yang nanti saya tu. Okay. Terima kasih. Okay, last. Samsul. Cik Alimi. Okay, macam ni Cik Samsul, untuk Kau sikit, tak dengar Cik Alimi. Macam jauh kan? baik, untuk penyumbang, adakah PIBG ada kelayakan untuk memohon surat ataupun kod tax exemption? Kalau tak boleh, adakah kita boleh dapatkan daripada jabatan? Saya dimaklumkan hari itu, kalau penyumbang tu nak memohon tax exemption, penyumbang tu yang kena mohon sendiri. Bukannya PIBG, bukannya jabatan. Itu yang saya dimaklumkan hari itu. Sebab memang ada persoalan ni. Dia nak dapat pengenalan cukai kan. Tapi yang kena memohon untuk pengenalan cukai tu ialah orang yang nak menyumbang itu sendiri. Itu yang saya dimaklumkan. Baik, Cik Samsul mungkin boleh panjangkan perkara ini ke atas. Kalau boleh lah, kita ada ruang itu. Kalau PIBG tak boleh, maknanya peringkat jabatan yang buat. So itu lebih mudah dan menggalakkan orang untuk menyumbang pada PIBG. Berbanding dia perlu mohon sendiri. Cik Alimi masukkan soalan tu dalam link yang tu nanti sebab saya terlupa. Okey, terima kasih. Okey. Saya rasa itu sajalah buat masa ni. Kita pun dah menghampiri pada pukul 3.30 petang. Jadi saya ucapkan terima kasihlah atas komitmen tuan-tuan dan puan-puan sepanjang lebih kurang sejam lebih kita bersama-sama bagi taklimat pengurusan PIBG. Jadi tindakan pertama tuan-tuan dan puan-puan sekarang ni, yang pertama pastikan sekolah ada perlembagaan. Yang kedua, sekolah ada sijil pendaftaran PIBG tersebut. Kalau tak ada, boleh panjangkan surat kepada SPS, kita akan bagi salinan insya-Allah. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum. Terima kasih.